Teknologi maklumat telah berkembang dengan pesatnya bermula dari era industri ke era maklumat atau juga dikenali sebagai digital age. Konsep digital citizenship berkembang seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan internet. Wujudnya pelbagai sumber maklumat di dalam talian seperti aplikasi multimedia, aplikasi elektronik mudah alih dan tanpa wayar, aplikasi media sosial, Web 2.0 dan lain-lain, mentarifkan bagaimana seseorang mendapatkan maklumat dan cara untuk belajar dan mengajar. Masyarakat dari seluruh dunia memanfaatkan kehadiran jaringan online untuk saling berinteraksi antara satu sama lain secara digital, membentuk komuniti untuk saling bertukar maklumat, memanfaatkan kandungan digital yang diperoleh dalam pelbagai bentuk seperti e-video, e-book, gambar dan lain-lain lagi. Penggunaan laman sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram mencatatkan perkembangan yang ketara bagi setiap lapisan masyarakat sama ada pelajar, ahli politik, golongan akademik, masyarakat awam maupun kanak-kanak. Warga digital mempunyai hak untuk privasi, kebebasan bersuara dan lain-lain. Hak digital perlu ditangani, dibincangkan dan difahami dalam dunia digital. Dengan hak-hak ini juga, wujudnya tanggungjawab bersama. Pengguna hendaklah membantu menentukan bagaimana teknologi ini harus digunakan dengan cara yang sesuai. Dalam masyarakat digital, semua perlu bekerjasama untuk menjadi pengguna yang produktif. Tambahan pula, remaja lebih gemar membuang masa mereka dengan bermain aplikasi digital di cyber cafe. Dan ada juga pelajar sekolah yang sering pontis sekolah semata-mata mahu bermain permainan video di cyber cafe. Jadi, secara tidak langsung, ia merupakan salah satu cabaran dan ancaman dalam dunia global pada masa kini. Kita sedia maklum bahawa golongan kanak-kanak merupakan golongan yang paling banyak menerima cabaran dan ancaman daripada dunia digital. Jadi, sejauh manakah cabaran dan ancaman dunia digital kepada golongan kanak-kanak tersebut? Mari kita saksikan. Penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bukan sahaja menjejaskan kesihatan mental serta fizikal golongan dewasa, malah turut memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak. Mereka yang dahulunya bebas ke sekolah dan melakukan aktiviti luar serta beriadah, kini terpaksa menjalani kehidupan yang serba terbatas. Keadaan itu sedikit sebanyak menyebabkan kanak-kanak beralih kepada dunia digital dan menghabiskan lebih banyak masa dalam talian. Begitupun, dunia digital bukan semuanya indah kerana jika disalahguna, ia boleh memberi kesan negatif kepada kehidupan kanak-kanak. Berdasarkan laporan akhbar harian Metro, Digital Communication Sdn Bhd telah mengadakan kaji selidik khas kehidupan dalam talian kanak-kanak semasa COVID-19, nilai dan cabaran yang memberikan perincian mengenai kehidupan digital belia ketika pandemik. Inisiatif itu adalah kaji selidik ketiga Yellowhead DG yang mengemukakan pengalaman golongan muda dalam aspek keselamatan dalam talian, kesejahteraan mental dan pemupukan kemahiran pada masa hadapan. Kajian ini telah mendapati sebanyak 71% responden iaitu kanak-kanak telah meluangkan lebih banyak masa dengan skrin sejak pandemik melanda. Selain itu juga, seramai 89% kanak-kanak yang mengambil bahagian dalam kajian itu mengakui menggunakan telefon pintar untuk melayari internet, manakala 36% responden menggunakan komputer riba dan hanya 22% menggunakan komputer meja. Kaji selidik itu juga mendapati sebahagian besar responden bersetuju bahawa buli cyber masih menjadi isu besar yang dihadapi
Namun, buli yang dalam talian sedikit berkewangan. Dianggarkan 8% daripada responden mengalami buli cyber sebelum pandemik. Tetapi hanya 5% mengatakan mereka mengalami buli cyber sejak pandemik bermula. Separuh daripada responden juga menghadapi buli dalam talian sekurang-kurangnya sekali seminggu, terutama daripada media sosial dan platform pemesihan. Kita dilukai, hak untuk dilindungi, kita harus ingati. Katakan tidak kepada pembuli, kita perlu hormat menghormati. Wah, mudah diakses. Bagi saya lebih concern kepada kanak-kanak sebab kanak-kanak ni kalau kita tak didik daripada awal, kita akan menerapkan sesuatu yang negatif bagi dia. Orang kita sekarang kena terbuka minda. Kalau kita terlalu minda tertutup, sampai bila-bila kita akan berada di tahap begini. Kita pulang kepada netizen, pulang kepada orang yang menontonnya. Kita ambil benda-benda positif saja. Benda-benda negatif kita ketepikan. Bagi mengekang kebebasannya melampau dalam talian, enjin carian Google dan portal hiburan popular Netflix sudah mula mengambil pendekatan proaktif dengan membangunkan YouTube Kids dan Netflix Kids khususnya untuk kanak-kanak dengan kandungan tempatan. Malah dengan kebangkitan pelbagai komuniti pencipta kandungan kreatif, diversi tempatan sedikit sebanyak telah memberi perkongsian alternatif kepada penonton untuk membuat pilihan dengan lebih bijak. Orang Melayu ataupun orang Malaysia ni khususnya, diorang memang suka benda yang tak boleh tengok tu diorang nak tengok. Dia takut nanti anak muda akan ikut video-video yang kurang baik, khususnya untuk generation yang baru. Saya sendiri membuat konten, saya akan memastikan tak ada sensitiviti daripada masyarakat. Selain itu juga, kita dapat lihat bahawa penggunaan bahan bacaan tradisional seperti akhbar, majalah, komik dan lain-lain sudah jarang dilihat atau digunakan oleh masyarakat. Jadi, ia merupakan satu cabaran dan ancaman baru dalam dunia digital. Penggunaan bahan bacaan tradisional mungkin akan pupus sekiranya penggunaan internet yang berluasa digunakan. Kini, dengan hanya menggunakan hujung jari sahaja, semua perkara yang kita cari akan keluar. Pengaruh digital kepada masyarakat begitu besar sehingga sumber pembacaan tradisional seperti surat khabar dan buku-buku semakin diketepikan. Namun begitu, ini tidak bermakna rakyat sudah berhenti membaca. Yang berubah ialah sumber pembacaan. Hasil kaji selidik yang lepas, ia menekankan keperluan untuk lebih banyak berkolaborasi dilakukan dengan pihak yang berkonsep matlamat sama bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih kondusif, selamat dan sihat untuk kanak-kanak terutamanya. Ibu bapa dan guru perlulah bijak bagi menangani emosi anak-anak ketika waktu pandemik. Dengan penggunaan teknologi yang sebercanggih, ibu bapa boleh menangani emosi anak-anak dengan lebih kondusif untuk mempelajari ilmu-ilmu baru ketika pembelajaran dilaksanakan.
Dengan kehadiran pandemik COVID-19 ini, ahli akademik tidak mempunyai pilihan selain menggunakan teknologi digital secara total. Hatta seorang anak kecil pun seakan-akan diasak ke arah penggunaan teknologi digital ini dalam proses menuntut ilmu. Dalam dunia global dan digital yang ingin dinikmati sebagai warga negara digital, selaras juga dengan pengumuman dasar Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menjalankan semua sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Institusi pendidikan tinggi telah mengambil langkah untuk menawarkan semua kursus secara dalam talian. Sebagai contohnya, Universiti Sains Islam Malaysia telah mengambil inisiatif dengan memperkasakan platform pembelajaran dalaman dan juga melanggan beberapa platform yang menyokong fungsi persidangan dalam talian untuk segera memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama juga, satu konsortium dalam kalangan ahli akademik juga diwujudkan dan ilmu-ilmu berkenaan menjalankan pengajaran dan pembelajaran dikongsi melalui platform maya. Antaranya ilmu penyampaian pengajaran melalui pendekatan segerak dan tidak segerak, penggunaan aplikasi dalam talian yang mempunyai potensi untuk membantu proses pengajaran dan juga penilaian pencapaian pelajar. Elemen gamifikasi juga boleh diterapkan secara maya dan semua ini dijalankan tanpa ahli akademik meninggalkan kediaman masing-masing. Ia sedikit sebanyak dapat membantu pensyarah mempertingkatkan kualiti pengalaman pembelajaran dalam talian dalam kalangan pelajar. Dengan teknologi dan fleksibiliti hiburan atas talian, masyarakat mula menyuarakan kebimbangan mereka terhadap jenis kandungan yang dipaparkan. Setiap portal atas talian perlu mempromosikan input yang positif untuk memastikan setiap kandungan yang dikongsi ataupun dipaparkan tidak menjejaskan keharmonian masyarakat. Secara dasarnya, masyarakat sendiri yang perlu bertanggungjawab dengan penggunaan teknologi digital di hujung jari mereka. Akibat daripada kepantasan dunia hiburan tanpa sepadan telah meletakkan peranan Suruhanjaya Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada tahap baru, di mana agensi ini perlu meluaskan lagi peranan mereka bagi menangani cabaran kandungan tanpa kawalan era digital. Boleh buat kepada MCMC supaya mereka dapat lihat dan kaji bagaimana nak mengatasi masalah ini. Itu satu perkara yang boleh dilaksanakan. Kemudian berkenaan dengan film-film dan sebagainya yang ditayangkan bukan sahaja Netflix tapi di seluruh negara, kita ada badan penapisan yang di bawah bidang kuasa KDN. Jadi mereka ada hak untuk melihat kepada apa yang baik dan apa yang tidak dan mengambil tindakan yang wajar. Dalam keadaan tersebut, bila ada laporan, memang tindakan akan diambil.